Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini cikgu buat khas kepada anak murid tahun 6 Taiping SKPP 82 yang mana ada pelbagai kekangan yang tidak dapat masuk Google Meet bersama saya pada pagi tadi. Okay, jom kita belajar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi semua. Okay, baik, kita akan tengok kepada kemahiran saintifik dulu. Okay, tajuk yang cikgu nak ajar hari ini ialah mikroorganisma. Tapi kita sepintas lalu saja, kita akan tengok dulu kemahiran saintifik. Okey, apa tu kemahiran saintifik yang awak akan belajar? Tahun ini awak akan belajar kemahiran proses sains mengeksperimen. Itu macam mana cara awak nak melakukan eksperimen ataupun penyiasatan. Yang pertama, awak mesti kenal pasti masalah. Masalah apa yang awak nak siasat? Contoh, awak roti yang awak beli, awak biarkan terdedah di atas meja, roti itu berkulat. Okey, itu adalah masalah. Kenapa roti ni boleh berkulat, cepat rosak? Okey, seterusnya membuat hipotesis. Hipotesis ni kita panggil kesimpulan awal. Okey, awak boleh buat roti tu berkulat kerana terdedah kepada udara dan wap air, ataupun roti tu berkulat kerana terdedah kepada persekitaran. Okey, merancang eksperimen. Seterusnya awak kena rancang lah, macam mana kita nak menyiasat benda ni, apa yang menyebabkan roti tu berkulat contohnya. Okey, lepas merancang eksperimen, awak akan melakukan eksperimen. Okey, semasa melakukan eksperimen, awak perlu mengumpul data. Contoh, awak biarkan satu roti berada terdedah atas meja, satu lagi roti awak letak dalam plastik. Okey, dan awak biarkan. Hari pertama awak tengok apa yang terjadi pada roti. Hari kedua tengok lagi. Hari ketiga tengok lagi sampailah roti tu berkulat. Seterusnya menganalisis data. Lepas tu mentafsir data. Okey, apa yang mentafsir data ni maksudnya awak terangkan semula data yang awak rekod semasa eksperimen. Lepas tu membuat kesimpulan. Kenapa roti tu berkulat? Maksudnya selesailah masalah yang awak nak siasat tu. Yang selepas kesimpulan, membuat pelaporan. Okey, seterusnya ialah kemahiran manipulatif, iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul, iaitu memilih peralatan yang sesuai, membaca skala peralatan, menggunakan kaedah yang betul nak menggunakan alatan tu. Okey, itu adalah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan sains. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Mengendalikan spesimen hidup ataupun mengendalikan spesimen bukan hidup. Contohnya, cikgu bagi satu atau cikgu bagi satu kumpulan satu ekor lipas. Cikgu nak awak tengok organ pernafasan lipas. Macam mana awak nak pegang lipas tu? Nak guna kanta pembesar ke? Nak pegang lipas tu guna tangan ke? Atau nak guna penyepit? Seterusnya ialah melakar spesimen. Okey, lepas awak dah tengok sistem pernafasan lipas tu, cikgu nak awak lukiskan dalam buku nota. Itu melakar spesimen. Dan juga melakar peralatan dan bahan sains dengan betul. Lakaran perlu jelas dan betul. Labelkan bahagian yang berkenaan. Okey, yang ni awak kena ingat, setiap lukisan atau lakaran dalam sains awak kena label. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, lepas digunakan peralatan sains, awak perlu bersihkan setelah menjalankan eksperimen. Bersihkan peralatan dengan air dan dikeringkan.
Lepas membasuh peralatan sains, awak kena simpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Simpan semula peralatan dan bahan di tempatnya. Patuhi arahan penyimpanan. Okey, dah habis kemahiran manipulatif. Kita teruskan dengan perkara yang dipatuhi, yang perlu dipatuhi semasa di bilik sains. Benda ni pun awak dah belajar daripada tahun 1. Saya harap kita sepintas lalu saja dan bagi awak ingat balik. Okey, nombor 1, masuk ke bilik sains setelah mendapat kebenaran guru. Okey, beratur terlebih dahulu sebelum masuk dan ketika keluar dari bilik sains. Okey, maksudnya selagi cikgu tak ada, awak tidak dibenarkan masuk bilik guru, masuk bilik sains. Dan semasa menunggu cikgu sampai, awak kena beratur terlebih dahulu di luar bilik sains. Kenapa? Supaya tak ada barang dan alatan dalam bilik sains tu hilang. Sebabkan ada murid-murid masuk tanpa pengetahuan cikgu, ataupun mungkin berlaku benda-benda yang tidak diingini. Okey, yang ketiga, cermin tingkap hendaklah dibuka dan kipas hendaklah dipasang supaya pengudaraan dalam makmal sains pengudaraan yang baik berlaku dalam makmal sains. Yang keempat, aktiviti hendaklah dijalankan mengikut arahan guru. Okey, nyalakan penunu bangsan dengan cara yang betul. Okey, penunu bangsan perlu nyalakan dengan pemetik api. Okey, awak pun pernah tengok tahun lepas cikgu bawa pemetik api masuk dalam kelas. Tak boleh guna mancis, tak boleh guna kertas surat khabar, tak boleh. Okey, keenam, rambut hendaklah diikat dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen. Bagi orang perempuan yang tidak bertudung, awak kena ikat rambut awak dengan rapi. Okey, tak boleh rambut awak dibiarkan macam tu sahaja. 7, bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air paip yang mengalir. 8, padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum buang ke dalam tong sampah supaya tong sampah bilik sains itu tak terbakar. Okey, jadi padamkan dulu. Yang ke-9, buang bahan buangan seperti pepejal ke dalam bakul sampah. Tisu, kertas, kapas kena buang dalam tong sampah. Laporkan kemalangan, kecederaan atau kerosakan kepada guru. Setiap benda yang berlaku, awak terluka jari, okey, ataupun kerosakan, termometer pecah, kena bagi tahu cikgu. Gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Susun semula kerusi dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Okey, perkara yang tidak dibenarkan. Okey, macam biasalah, dilarang bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Tidak dibenarkan makan dan minum dalam bilik sains. Dilarang menyentuh, merasa atau menghidu atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Dilarang membawa keluar sebarang peralatan sains tanpa kebenaran guru. Okey, kerana semua alatan dalam bilik sains itu adalah bukan kepunyaan cikgu, kepunyaan sekolah, hak orang awam. Jadi tidak dibenarkan bawa keluar. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada tajuk unit tajuk bab 1 ke? Okey, unit 3, mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Jom kita tengok. Okey, apakah maksud mikroorganisma? Mikro bermaksud sangat halus atau seni dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Seni ni bukannya perniagaan seni yang lukis-lukis tu Okey, seni ni maksudnya dia terlalu kecil, terlalu halus. Organisma, hidupan atau benda hidup. Contoh, manusia pun salah satu organisma, haiwan pun organisma. Okey, jadi mikroorganisma ni ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita nak lihat dia, kita kena gunakan mikroskop. Okey, jom kita tengok. Ada 5 jenis mikroorganisma yang awak kena ingat. Awak kena tahu dan ingat.
Kita dapat 5 jenis mikroorganisma yang awak kena ingat. Yang pertama adalah fungi, yang kedua protozoa, yang ketiga alga, yang keempat bakteria, dan yang kelima virus. Yang ni awak kena ingat. Dan kita tengok jenis-jenis kita tengok contoh-contoh bagi setiap jenis mikroorganisma. Okey, kita tengok dulu jenis fungi. Ada fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar, contohnya kulat. Dan ada yang hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop seperti yeast, muka dan penicillium. Okey, kita tengok gambar. Okey, ni kulat. Kulat ni awak pun pernah nampak sebab boleh tengok macam dengan mata kasar macam tu je. Okey, yang kedua tu adalah muka. Muka ni kulat yang berada pada permukaan roti yang dah rosak. Yang tengok warna hitam, warna hijau. Inilah rupa dia kalau tengok bawah mikroskop. Okey, yang ketiga ni adalah yeast, bulat-bulat. Yeast ni yang mana orang guna untuk buat roti, buat kuih, buat kuih pau, donat. Okey, yeast ni lah yang kita guna. Seterusnya adalah penicillium. Okey, awak tengok kalau saya minta awak lukis dalam buku nota, awak kena lukis sama macam dalam gambar ni. Kalau muka, okey, tengok dia ada akar, dia naik ke atas macam pokok dan dia ada bulat ke atas. Okey, kalau yeast pula macam ni, awak kena ingat. Baik, yang seterusnya yang seterusnya ialah protozoa. Okey, protozoa hidup di habitat berair seperti kolam, tasik dan sungai. Contoh protozoa ialah amoeba dan paramecium. Okey, ini adalah contoh amoeba dan contoh paramecium. Yang seterusnya, okey, alga. Alga ialah mikroorganisma yang mempunyai sifat tumbuhan, iaitu dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh alga ialah phytoplankton dan spirogyra. Okey, jadi sebenarnya alga ni adalah tumbuhan hijau. Kenapa saya cakap dia tumbuhan hijau? Sebab dia dapat buat makanan sendiri melalui fotosintesis. Okey, tumbuhan yang boleh buat fotosintesis ni adalah tumbuhan hijau sahaja. Baik, yang seterusnya, bakteria. Bakteria adalah mikroorganisma yang sangat kecil, wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Terdapat dalam pelbagai persekitaran. Okey, ini adalah contoh bakteria. Sebenarnya ada banyak lagi bakteria kalau awak nak tahu, tapi cuma yang awak perlu tahu yang mana ada dalam buku teks awak dan yang saya tunjuk kat depan ni. Okey, pertama ni ada bentuk panjang-panjang macam ni, bacillus. Dan yang kedua, Escherichia coli ataupun E. coli. Dan satu lagi, kalau awak tengok dalam buku teks awak, ada bakteria yang namanya Salmonella. Okey, sebab itulah kenapa kita tak boleh makan makanan yang belum dimasak. Kenapa? Contoh ayam mentah kita tak boleh makan. Ikan mentah tak boleh makan kerana kemungkinan dalam ikan tu ada bakteria-bakteria ni. Awak tak nampak, tetapi dia ada. Contoh Salmonella ataupun E. coli ni. Jadi sebelum makan apa-apa makanan perlu dimasak terlebih dahulu. Baik, ini adalah virus. Virus adalah mikroorganisma yang paling kecil. Virus hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Okey, contoh virus ialah HIV dan influenza. Banyak lagi virus tu, macam COVID sekarang kan.
Itu pun salah satu daripada virus. Tapi yang awak perlu tahu, yang awak perlu tahu bagi setiap jenis mikroorganisma tu mungkin 2 ataupun 3. Kalau awak dapat tahu lebih lagi, itu lagi baik. Seterusnya, okey, hari ini sampai sini sahaja. Apa yang kita belajar tadi ialah kemahiran saintifik, kemahiran manipulatif, dan kita masuk tajuk mikroorganisma. Okey, yang kita masuk tadi ada jenis dan contoh-contoh mikroorganisma. Ada 5 jenis mikroorganisma yang awak kena ingat. Okey, yang pertama fungi, kedua protozoa, ketiga alga, keempat bakteria, kelima virus. Awak juga kena ingat contoh-contoh bagi setiap jenis mikroorganisma ni. Okey, dan untuk tahun 6, jangan lupa tugasan awak perlu salin nota pada buku teks muka surat 19, dan awak perlu siapkan buku Sukses A+, muka surat, cikgu lupalah. Tak apalah, nanti awak semak balik tugasan yang saya hantar tu, tengok muka surat berapa yang awak kena buat. Okey, sekian. Terima kasih.